Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, rakaman hari ini adalah untuk kita buat ulang kaji soalan akhir tahun untuk tingkatan 4 lah. Untuk pelajar-pelajar tingkatan 4 untuk hari ini. Jadi tanpa buang masa, kita akan tengok tajuk-tajuk ini berdasarkan bab by bab. Bab by bab. Okey, bab yang pertama kita akan sentuh operasi set. Soalan ini adalah soalan tingkatan 4. Okey, kita terus kepada soalan. Cikgu tidak detail lah ni. Apa dia. Tapi cikgu akan detail dan kita akan ulang kaji beberapa berdasarkan soalan. Okey, tanpa buang masa kita teruskan. Kita tengok contoh satu. Okey, soalan satu. Soalan 1, gambar rajah band di ruang jawapan menunjukkan set P, set Q dan set R diberi. Okey, ni set semesta dia. Soalan dia adalah soalan dia suruh kamu lorekkan kawasan yang dikehendaki. Okey. Untuk kaedah untuk soalan ini, untuk soalan bila kamu tengok soalan set ni, apa yang perlu kamu ketahui, apa yang perlu kamu tahu adalah 3 simbol. Apa simbol dia? Simbol yang pertama adalah simbol U. Apa itu U? U ini terbuka, dia terbuka. Terbuka maknanya bila terbuka semualah dia open to all, semua open to all semua. Jadi simbol yang kedua adalah U juga tapi dia terbalik. Simbol yang kedua adalah U tapi U ini terbalik. Okey, kita ada dua simbol ni, kamu kena faham apa maksud simbol ni. Okey, kalau dia terbuka maksudnya semua. Maksudnya simbol ini namanya kesatuan. Kesatuan. Tapi kamu hanya perlu tahu dia punya fungsi. Fungsi dia adalah semua. Maknanya untuk semua. Dia terbuka. Terbuka. Maknanya terbuka untuk semua lah. Yang ini tertutup. Tertutup maknanya golongan dia je. Yang sama dengan dia je yang boleh masuk. Maknanya tertutup. Tertutup untuk dia sajalah, untuk geng-geng sama dengan dia. Contoh kurus, semua kurus. Kalau gemuk, semua gemuk. Kalau putih, semua putih. Kalau hitam, semua hitam. Kalau merah, semua merah. Kalau biru, semua biru. Kalau hitam, semua hitam. Itu maksud dia. Maksud yang jelas lagi yang sama lah. Golongan yang sama dengan dia. Okey, seterusnya kita ada satu lagi yang perlu kamu ketahui adalah ini. Apa ini? A tanda, P tanda, Z tanda. Kalau dalam matematik, A tanda ini kita panggil namanya pelengkap. Maksudnya A pelengkap, P pelengkap, Z pelengkap. Apa maksud pelengkap ni? Pelengkap ini maksudnya bukan, tak nak ataupun tutup. Maksudnya apa? Tak nak A, bukan A, tutup P. Tak nak P, bukan P, tutup P. Tak nak Z, bukan Z, tutup Z. Okey, bila kamu sudah tahu ketiga-tiga dia punya fungsi ataupun dia punya kegunaan ini, okey, kita akan selesaikan soalan set ini dengan menggunakan kaedah pelabelan. Kaedah pelabelan pada setiap kawasan. Okey, untuk soalan ini kita akan label. Maknanya label setiap kawasan ni, kawasan ini refer kepada kawasan yang tertutup. Dia mesti tertutup. Besarkah, kecilkah kawasan itu, dia mesti tertutup. Okey, kita tengok soalan A. Sebelum kita tengok soalan di sini, kita tengok dulu gambar rajah. Di gambar rajah ini kita akan labelkan setiap kawasan dia. Asalkan kawasan itu tertutup, kita akan labelkan dia. Okey, contohnya seperti ini. Saya labelkan 1, 2, 3, 4. Bila sudah kita labelkan seperti ini, barulah kita boleh selesaikan soalan dia. Soalan dia adalah P bersilang. Ini namanya bersilang. Bersilang dengan Q pelengkap ataupun Q tanda. Okey, simbol tak penting. Apa tak penting? Yang penting adalah dia punya huruf. Kita tengok huruf dulu. Di sini huruf P dan di sini, yang seterusnya adalah Q tanda. Jadi kita tengok dulu P. Kita tengok bentuk P. Apakah bentuk P di sini? P di sini bentuknya adalah bentuk petak. Okey, petak. Dalam petak ni, dalam petak yang besar ni, ada apa nombor dia? Nombor apa yang ada dalam tu? Nombor yang ada dalam P adalah 1 dan 2. Okey, seterusnya kita tengok huruf yang kedua. Huruf yang kedua adalah Q tanda. Q tanda di sini bentuknya adalah bujur. Okey, bentuknya adalah bujur. Ni Q ni, bentuknya adalah Q. Tapi soalan dia bagi tahu Q tanda. Apa maksud Q tanda ataupun Q pelengkap? Maksudnya tutup, tak nak. Maksudnya kita tak nak sebarang nombor yang ada dalam kawasan ni. Yang ada dalam Q ni semua kita tak nak.
Bila tak nak yang ni, jadi nombor apa yang tinggal, nombor apa yang berada di luar kawasan dari apa yang dia tak nak, nombor dia adalah 1. Okey. Jadi bila sudah kita selesaikan kedua-dua huruf di sini, barulah kita boleh tengok dia punya simbol. Sini sudah kita senarai, yang ni pun sudah kita tahu mana kawasan dia, barulah kita tengok yang di tengah ni. Yang di tengah ni simbolnya adalah simbol sama. Okey, jadi perhatikan apakah sama nombor kawasan yang sama di atas dan di bawah ni. Kawasan atas dan sama hanyalah kawasan 1 sahaja. Jadi nak buat apa dengan kawasan 1? Kita akan lorekkan kawasan tersebut. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang kedua. Soalan yang kedua sama juga, tak perlu lagi baca soalan, Apa yang kamu perlu buat, kamu akan labelkan. Kita akan labelkan setiap kawasan yang ada dalam bulatan ni. Dalam semua kawasan ni lah. Jadi kita label kawasan pertama, 2, 3. Walaupun kawasan itu kecil macam ni, kita label juga 4 dan 5. Okey, bila sudah siap macam ni, barulah kita tengok soalan. Okey, dalam soalan di sini kita ada soalan, dia bagi dalam bentuk kurungan. Kita nampak kurungan, betul tak? Bila nampak kurungan, kita kena selesaikan yang di dalam kurungan dahulu. Okey, dalam kurungan kita ada apa di sini? Kita tengok huruf ya. Huruf yang pertama adalah huruf Q. Okey, dalam Q ni bulatan Q. Okey, dalam Q ni bulatan yang besar dia ni. Nampak bulatan ni? Okey, dalam Q ni ada nombor apa? Nombor yang ada dalam Q adalah nombor 3, 4 dan 5. Okey, kemudian kita tengok R. Okey, R bentuk apa? R ini bentuk segitiga yang kecil ni. Okey, dalam segitiga ni ada nombor apa? Nombornya adalah nombor 2 dan 3. Okey, bila kita sudah selesaikan huruf-huruf di sini, barulah kita tengok simbol dia. Simbol di tengah ni apa? Simbol dia adalah tertutup. U tertutup. Maksudnya apa? Maksudnya yang sama. Jadi perhatikan mana Q dan R ini kawasan manakah yang sama? Jadi kawasan nombor yang sama adalah kawasan 3. Jadi jawapan kita di sini adalah 3. Okey, bila sudah kita selesaikan di sini, kita sudah tahu jawapannya di sini adalah 3. Okey, barulah kita selesaikan yang di luar ni. Yang di luar ini kita masih ada lagi P tanda. Apakah maksud P tanda? Sama juga tadi. Ini P, kawasan P. Ini P kan, kawasan P, dia kata tanda. Maknanya P pelengkap, tak nak kawasan ni. Mana tak nak kawasan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tinggal nombor apa? Jadi tinggal lagi lah nombor 5. Jadi sini sudah kita dapat jawapannya adalah 5 dan di sini jawapannya 3. Kita tengok simbol di tengah. Simbol di tengah dia adalah U. Apa maksud U? U semua. Apa maksud semua? Ambillah semua nombor yang ada dalam ni. Nombor apa yang ada di sini? Nombor yang ada di sini adalah nombor 5 dan 3. Jadi kita pun selesailah. Nombor yang ada adalah nombor 5 dan 3. Jadi nak buat apa dengan nombor 5 dan 3? Kita akan lorekkan dia. Itulah jawapan dia. Jadi kita tengok masih lagi soalan set. Kita tengok soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua ni dia suruh kamu lukis. Dia suruh kamu lukis gambar rajah van berdasarkan pernyataan di atas. Okey, kita tengok soalan dia. Di dalam sebuah kelas seramai 35 orang murid. Okey, dalam sebuah kelas ada 35 orang murid. Maklumat yang pertama, 8 orang murid menyukai subjek matematik. Maklumat yang kedua, 18 sains dan 3 orang kedua-dua suka kedua-dua subjek. Berdasarkan maklumat ini, kita akan lukis gambar rajah van. Soalan dia suruh lukis gambar rajah van berdasarkan pernyataan di atas. Jadi kita mau lukislah. Dia macam mana mau lukis? Pertama kita buat sebuah kelas dulu. Bentuknya adalah petak. Dalam kelas ni, pastikan semua dalam kotak ni, bila kita tambah semua nanti, mesti keluar jawapannya adalah 35. Jadi yang pertama, sudah dia bagi tahu di sini, dia hanya, dalam kelas ni, dia hanya test minat pelajar terhadap 2 subjek saja, iaitu subjek sains dan subjek matematik. Subjek sains dan subjek matematik. Di sini dia bagi tahu 3 orang menyukai subjek menyukai kedua-dua. Maknanya ada persilangan lah antara kedua-dua tu. Ada persilangan. Antara matematik dan sains ni ada persilangan. Sebab apa? Sebab ada yang suka kedua-dua. Kedua-dua subjek di sini.
Jadi, di sini cikgu wakilkan matematik ni dengan bentuk petak. Kalau mau wakilkan bentuk bulat pun boleh. Bentuk segitiga pun boleh. Boleh. Terpulanglah. Bentuk apa lagi? Asalkan bentuk itu bentuk tertutup. Kemudian cikgu wakilkan saiz ni dengan bentuk bulat. Macam ni. Okey. Nampak dia ada persilangan di sini. Kenapa ada persilangan? Sebab ada pelajar yang suka kedua-dua subjek di sini. Jadi kita dapatlah di sini yang suka kedua-dua subjek adalah 3 bersilang di sini. Dia suka matematik dan dia suka juga sains. Okey, kemudian kita mau isi lagi. Di sini sudah dia bagi tahu 8 orang suka subjek matematik. Di dalam ini adalah matematik. Ini adalah matematik. Okey, dalam matematik ni berapa orang yang suka subjek dia? Subjek dia yang suka adalah 8. Kita sudah ada 3. Jadi berapa lagi baki yang suka matematik ni? Jadi nak mahu tahu lagi baki. Berapa baki? 8 kan? Semua sekali yang dalam petak ni mesti ada 8 orang. Sudah ada 3. Jadi berapa lagi di sini? Di sini adalah 8 tolak 3 jadilah 5. Apa maksud dia? Maksud dia di sini 5 orang suka subjek matematik sahaja. 3 orang lagi suka subjek dan sains. Ni matematik je dia suka, sains dia tak suka. Yang ni dia suka dua-dua. Okey, kemudian kita tengok satu lagi, 18 orang menyukai sains. 18 orang yang ni, yang bulat ni. Yang bulat ini sains. Okey, dalam ni berapa orang ni? Dalam ini ada 18 orang 18 orang. Kita sudah ada 3, jadi berapa lagi di sini? Macam mana mau cari dia? 18 tolak dengan 3. Jadi dapatlah di sini 15 orang. Maksudnya apa? Hanya 15 orang suka subjek sains sahaja. Yang 3 orang ni suka subjek sains dan mat. Bila kita tambah sini keluar 18 kan? Jadi sudah siap ke kita punya gambar rajah, kita punya lukisan kita? Okey, kamu kena pastikan ya, dalam kelas ini sudah dia bagi tahu ada 35 orang. Ada 35 orang di dalam kelas ni. Sekarang dalam kelas kita ada berapa? Okey, mau jelas kita tambah. Kita keluarkan kalkulator. Kita tambah ada berapa orang sekarang ni dalam kita punya kelas 5 tambah dengan 3 tambah dengan 15. Okey, dalam kelas kita baru ada 23 orang. Soalan ni dia bagi tahu berapa? Dalam kelas ni mesti ada berapa? Dalam kelas ni mesti ada 35. Maksudnya 35 tolak dengan 23 kita akan dapat 12. Apa maksudnya 12 ni? 12 ni maksudnya tidak menyukai kedua-dua subjek. Okey, cikgu mohon maaf Di sini bukan 5, di sini bukan 5. Saya salah typing. Di sini jawapannya adalah 12. Kenapa saya letak nombor ini di bawah? Sebab dia tidak menyukai. Dia tak suka sains, dia tak suka mat. Maknanya dia berada di luar lah. Maksudnya 12 ni mau tulis di mana? Di mana-mana sahaja asalkan di luar daripada bentuk petak dan bentuk bulat. Okey. Okey, seterusnya kita akan tengok contoh seterusnya. Masih lagi dalam tajuk set kita tengok soalan ini. Dia suruh kamu lengkapkan gambar rajah Venn di ruang jawapan untuk menunjukkan hubungan antara set A dan set B. Dia bagi tahu di sini set A ialah set nombor genap, set B ialah set nombor ganjil. Macam mana kita mau nak kenal nombor genap dengan nombor ganjil? Okey, ni contoh nombor turutan nombor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Kalau ada lagi nombor, letaklah lagi nombor. Okey, untuk pengetahuan kamu, nombor genap ini adalah nombor syifre 2. Apa 2? 2, 4, 6. Okey, yang syifre 2 ini adalah nombor genap. Nombor genap mesti syifre 2. Okey. Jadi, sudah kita tahu di sini nombor genap adalah 2, 4, 6, 8. Okey, selain daripada nombor genap, yang warna orange ini adalah nombor ganjil. Okey. Jadi cuba kita perhatikanlah di sini kita perhatikan nombor genap dengan nombor ganjil ni ada yang sama tak? Ni 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ada sama tak? Jika kita perhatikan di sini, nombor atas dan nombor bawah tak ada yang sama. Maksudnya tak ada yang sama, maksudnya sini sudah kita ada set A. Set A ni nombor genap. Kita lukis satu lagi set B. Set B ini adalah nombor ganjil. Tidak ada persilangan. Dia terasing. Set B ini terasing. Nombor ganjil ni terasing. Sebab apa? Sebab tak ada nombor yang sama.
Kalau kamu nak buat bentuk bulat pun boleh. Nak buat bentuk petak pun boleh. Nak buat bentuk segitiga pun boleh. Terpulang. Terpulang. Asalkan lukisan tersebut, bentuk tersebut mesti tertutup. Mesti tertutup. Kalau kamu lukis macam ni. Kalau lah kamu lukis jawapan kamu macam ni. Kamu lukis macam terbuka. Tak tertutup sikit lagi tak tertutup. Jawapan kamu salah. Set. Lukisan set mesti kawasan-kawasan set ni mesti tertutup. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang kedua. Soalan yang kedua, set X ialah nombor ganjil. Dan set Y ialah nombor gandaan 5. Nombor ganjil sudah kamu kenal. Nombor ganjil di sini 1, 3, 5, 7, 9, 11. Okey, kemudian kita tengok nombor gandaan 5. Apa nombor gandaan 5 ni? Nombor gandaan 5 ni maksudnya adalah shifir 5. Shifir 5 lah gandaan 5. 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. Okey, kita tengok di sini. Antara nombor ganjil dan nombor gandaan 5, ada tak nombor yang sama? Okey, cuba perhatikan. Perhatikan di sini 1, 3, 5, 9. Okey, ada tak nombor sama atas dan bawah? Jika kita perhatikan di sini, kita akan dapat nombor yang sama. Yang pertama 5 sama. Yang kedua adalah 15 sama. Okey, dan seterusnya. Sebenarnya dia ada nombor yang sama lagi. Apa itu nombor yang sama? Maksudnya nombor atas dan bawah ni ada yang sama. Bila ada yang sama, lukisan kita di sini akan berlaku persilangan. Sebab apa? Sebab ada yang sama. Bila dia sama, dia mesti bersilang. Bersilang di sini. Samalah juga nak lukis bentuk bulat kah? Bentuk petak kah? Bentuk segitiga kah? Up to you. Asalkan bentuk tersebut mesti tertutup. Okey, seterusnya kita tengok tajuk yang kedua iaitu ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, terus kepada soalan. Soalan dia adalah loretkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. Okey, untuk tajuk ini kamu kena pastikan yang dia bagi ni, 3 ketaksamaan yang dia bagi ni, ini yang pertama, yang kedua dan yang ketiga ni ada pasangan dia di graf ni. Ni di graf ni, dia mesti ada pasangan dia. Apa pasangan dia? Pasangan dia adalah garis. Pasangan dia adalah garis. Kita tengok yang pertama, yang warna merah ni. Ada tak pasangan dia Y tambah X sama lebih besar dan sama dengan 7? Yang ni yang ada. Bila dia berada di dalam graf, persamaan ini akan bertukar tanda. Tanda ini akan bertukar menjadi tanda sama dengan. Ingat baik-baik. Bila berada dalam graf, okey, mesti dia jadi tanda sama dengan di sini. Dia tak boleh jadi tanda macam ni. Sama juga yang ni, persamaan yang kedua. Y lebih besar daripada X. Bila dia berada dalam graf, dia bertukar menjadi tanda sama dengan. Okey, kemudian persamaan yang ketiga, warna hijau ni. Ada tak persamaan dia? Y sama dengan 7 kalau dalam graf. Sama mesti sama. Kamu ingat. Dia punya tanda ini, dia mesti dalam graf ni mesti akan bertukar tanda sama dengan. Jadi yang ini, bila dia bertukar tanda sama dengan, kita akan dapat Y sama dengan 7. Bila tiada garis Y sama dengan 7, apa yang perlu kita buat? Kita perlu lukis. Garis yang tiada, pasangan yang tiada, kita perlu adakan dia. Kita perlu lukis dia. Jadi macam mana kita nak lukis Y sama dengan 7? Y sama dengan 7 di sini maksudnya Y. 7 ini adalah milik Y seorang saja. Milik Y sahaja. Milik Y sahaja. 7 ini adalah milik Y. Bila milik Y, kita kena tengok paksi Y sajalah. Paksi X jangan tengok. Jadi macam mana kita nak selesaikan soalan ini? Macam mana nak lukis graf? Pertama, kalau kita plot paksi X, kita buat macam ni. Betul tak? Kalau plot paksi Y, kita buat macam ni. Betul tak? Jadi yang sekarang ini kita hanya mahu Y sama dengan 7. Jadi tengok pada paksi Y sahaja. Tengok pada paksi Y sahaja. Jadi bila dia mahu 7, kita hanya perlu bilang lah dari sampai ke sini 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Okey. Bila dah dapat 7 di sini, apa yang perlu kamu buat? Kamu hanya perlu panjangkan sahaja garis ini. Inilah jawapan dia. Sama juga kalau X sama dengan 3. Contoh. X sama dengan 3, maksudnya 3 ini adalah milik X. Ni paksi X, betul tak? Jadi bilanglah 3. 1, 2, 3. Apa yang perlu kamu buat? Kamu hanya perlu panjangkan garis sahaja. Itulah. Tapi sekarang dia mahu Y sama dengan 7. Jadi kita dapatlah garis ini.
Okey, bila garis macam ni, betul ataupun salah kamu garis ni? Ni adalah salah. Kenapa salah? Okey, betul atau salah garis ini bergantung kepada tanda ni. Ni dah dia punya ketaksamaan ni. Okey, jika dia ada tanda sama dengan, okey, tanda yang mempunyai tanda sama dengan macam ni, lebih besar, lebih kecil, ni lebih besar dan sama, ada tanda sama dengan di bawah. Garisnya adalah garis jelas. Apa maksud garis jelas? Garisannya adalah garis penuh. Tetapi jika dia tiada tanda, tanda macam ni, tak ada tanda di bawah, tak ada tanda sama dengan, garis yang perlu dilukis adalah garis putus-putus. Jadi cuba kita perhatikan di sini. Ada tanda sama dengan tak? Tak ada. Kalau tak ada, apa jadi dengan garis ni? Garis ni akan jadi garis putus-putus. Okey, inilah jawapan dia sebenar. Jadi bila sudah kita buat jawapan yang sebenar dia, kita mesti label. Mesti label nama garis ni adalah Y sama dengan 7. Okey, sudah ada ke tiga-tiga pasangan? Merah sudah ada 2, biru sudah ada 2, hijau pun sudah ada 2. Jadi kita akan lorek. Jadi nak lorek, macam mana mau lorek? Sebelum kamu lorek, kamu mesti ingat kawasan dia untuk lebih kecil. Jadi macam mana nak tahu itu lebih kecil ke lebih besar? Untuk tahu lebih kecil, lebih besar, letak je 1 di depan. Bila kamu letak 1 di depan, yang ni akan jadi huruf K. Dan yang ni bila letak 1 di depan, dia akan jadi huruf B. B untuk apa? B untuk besar. K untuk apa? K untuk kecil. Okey, untuk kawasan kecil. Kawasan dia adalah kawasan kiri dan bawah. Kecil, untuk kecil kawasan dia adalah di kiri dan di bawah. Okey, untuk besar kawasan dia di mana? Ni abang long. Abang long dia mesti berada di atas dan di bahagian kanan. Okey, jadi untuk lebih jelas lagi kita rujuk buku teks. Ni rujuk buku teks. Saya tahu kamu ni malas mau rujuk kan? Jadi kita tengok rujuk di sini. Dalam buku teks kamu, dia sudah bagi kepada kamu 2 garisan yang sending macam ni. Yang ni garisan turun, yang ni garisan naik. Sama ingat ya. Bila mana-mana garis, bila sahaja dia sending macam mana sekalipun, di atas garis adalah untuk kawasan yang besar ni. Atas adalah untuk yang besar. Ni, atas untuk yang besar. Dan yang bawah ini adalah untuk kecil. Kecil mesti berada di bawah. Sengit macam mana pun, sending macam mana dia pun, condong macam mana dia pun, inilah kawasan dia. Jadi bila sudah kita tahu, kita sudah kenal pasti kawasan-kawasan ini, barulah kita boleh selesaikan dia. Kita pun tengok yang ni kawasannya. Yang ini tanda di sini, yang pertama ini dia lebih besar. Mana lebih besar? Kawasannya di atas. Mana garis Y tambah dengan X ni? Okey, ni garis dia. Jadi bila di atas, mana kawasan dia? Kawasan dia adalah di sini. Ini kawasan dia. Kita dapatlah kawasan yang pertama. Okey, kita pun tengok soalan kedua. Y lebih besar dan sama daripada X. Okey, ini garisan yang kedua. Ini garisan yang kedua. Okey, cikgu tukar color. Garisan yang kedua warna hijau. Ini garisan yang kedua. Okey, garisan yang kedua. Ni garisan yang kedua. Sama juga, dia berada di atas. Berada di atas. Jadi kawasan yang berlorek adalah kawasan ini. Jadi bila sudah kita dapat 2 kawasan ni, kita dapat kawasan bertindang di sini. Ni dia bertindang di sini. Yang ni tidak bertindang, yang ni tidak bertindang. Yang tidak bertindang ni tak nak. Yang tidak bertindang ni tak nak. Jadi kita nak yang mana? Kita nak yang bertindang sahaja. Jadi kita masih lagi belum siap. Kita ada satu lagi Y lebih kecil daripada 7. Kecil kawasannya apa? Kecil kawasannya bawah ini. Y sama dengan 7 ni. Kawasannya kita perlu lorek adalah di bawah. Di bawah. Kita pun loreklah di bawah. Jika kita perhatikan di sini, kawasan yang bertindang ketiga-tiga color tadi hanyalah di sini saja. Yang tidak bertindang tolong buang. Yang tidak bertindang tolong buang. Jadi inilah kawasan kita dapat. Jadi nak buat apa dengan kawasan yang kita dapat ni? Kawasan yang kita dapat ni, kita kasih lorek lah dia. Inilah jawapan kita yang terakhir. Okey, itu saja. Jadi kita masuk soalan yang seterusnya. Soalan dia masih lagi soalan yang sama, tapi dia tambah lagi. Diberi julat P. Yang ni. Julat. Macam mana kita mau baca ni? Kita baca macam ni.
yang ini ada X di tengah-tengah ni. Macam mana kita mau baca? X lebih kecil daripada P, X lebih besar daripada Q. Itu cara baca. X lebih kecil daripada P, X lebih besar daripada X lebih kecil daripada Q, X lebih besar daripada P. Itu cara baca dia. Dia kata cari nilai P dan Q apabila pada Y sama dengan 6. Jadi macam mana mau cari garis ini? Mau cari jawapan dia, mau cari nilai P dan Q. Sama juga. Soalan di sini dia bagi tahu Y sama dengan 6. Macam tadilah yang cikgu bagi tahu tadi. Y sama 6 maksudnya 6 ini adalah milik Y sahaja. Milik Y sahaja. Jadi macam tadilah juga. Cari. Macam tadilah. Macam tadi. Macam mana mau cari? Soalan sudah bagi tahu Y. Jadi tengok paksi Y. Dia kata 6. Jadi bilanglah 6. 1. Macam ni kan kita tanda. 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey, bila sudah sampai 6 nak buat apa? Panjangkan saja garis. Dapatlah garisan dia. Apa nama garis ni? Garis ni namanya adalah Y sama dengan 6. Okey. Sekarang dia suruh cari nilai P dan Q. Okey, P dan Q. Apa yang perlu kita tengok? Apa yang perlu kamu tengok? Kamu tengok sajalah di mana dia bersilang. Antara garis ni, di mana dia bersilang? Dia bersilang di sini dan bersilang di sini. Dia bersilang di dua tempat. Jadi kita nak, ni kan nilai X, kita pun turunlah ke bawah. Turun ke paksi X ni. Yang ni X ni. Turun. Bawa dia turun ke bawah. Ajak dia turun ke bawah. Ajak dia turun ke bawah. Di bawah ni nilai X ni sama dengan berapa? Ni nilainya 1 dan di sini nilainya 6. Jadi apakah nilai P dan Q? Nilai P dan Q, P sama dengan 1, Q sama dengan 6. Mesti di sini. Di sini mesti P ni nilai kecil lah. Q ni mesti nilai yang besar. Okey, seterusnya kita tengok. Masih lagi soalan yang sama tapi julat ni berubah. Y lebih kecil daripada Q, Y lebih besar daripada P pada X sama dengan 5. Nyatakan nilai P dan Q. Sama juga di sini apabila dia kata X sama dengan 5. Tengok pada paksi X, cari 5. Bilang 5. 1, 2, ni paksi X betul tak? 2, 3, 4 dan 5. Apa yang perlu kamu buat? Kamu hanya perlu panjangkan garis sahaja. Panjangkan garis sahaja, dapatlah X sama dengan 5. Jadi soalan dia kata cari nilai P dan Q. Kita tengok tempat bersilang. Mana tempat dia bersilang? Dia bersilang di sini, betul tak? Dia mahu apa? Nilai apa? Nilai Y. Jadi nilai Y di sini. Dia perlulah pergi ke sini lah. Pergi kepada paksi Y ni. Yang ni pun sama, pergi kepada paksi Y ni. Okey, dia menyentuh apa? Macam mana jawapannya? Dia pun pergi ke paksi Y. Pergi kepada paksi Y. Kita akan dapat di sini jawapannya adalah 2 dan di sini jawapannya adalah 5. Bukan 1 ya, di sini saya typing error. Di sini 1, 2. Di sini jawapannya adalah 2 dan yang ini adalah 5. Jadi apakah nilai P? Nilai P yang kecil ni 2. Q nilai apa? Q nilainya adalah 5. Bukan 1, di sini 2. Okey, seterusnya masih lagi soalan yang sama. Soalan di sini dia suruh kamu tuliskan 3 ketaksamaan kawasan berlorek. Dia suruh kamu tulis 3 ketaksamaan. Sama juga. Yang ni kamu kena tahu yang ni. Nota ni daripada buku. Nota ni daripada buku teks kamu. Yang mana kalau dia besar mesti berada di atas garisan. Kalau dia kecil mesti berada di bawah garisan. Sama juga yang ni. Kalau dia besar, dia mesti berada di atas garisan. Kalau dia kecil, mesti berada di bawah garisan. Okey, kita tengok garisan yang pertama. Okey, kawasan dia. Lagi kamu kena ingat apa? Kalau dia ada tanda sama dengan, garisannya mesti garis jelas. Kalau dia tiada tanda sama dengan, garisnya adalah garisan putus. Jadi kita tengok soalan yang pertama. Yang warna biru ni. Okey, ini persamaan dia. Y sama dengan X tambah dengan 3. Cuba kita tengok kawasan berlorek. Kawasan berlorek di sini atas ke bawah? Jika kita tengok kawasan berlorek di sini, di bawah garisan biru ni, yang dia lorek adalah bawah. Kalau bawah kecil ke besar? Kalau bawah kawasannya kecil. Jadi tukar je tanda ini kepada tanda kecil. Tanda kecil. Kemudian kita tengok garisan ni putus-putus ke jelas? Garisannya adalah garisan jelas. Jadi apakah persamaan dia? Persamaan dia adalah Y lebih kecil dan sama X tambah dengan 3. Kita ubah di sini je yang perlu kita ubah ni. Di sini sahaja yang perlu kita ubah ni.
Okey, seterusnya kita tengok garisan yang kedua, iaitu garisan ini. Ini soalan dia. Okey, daripada sini kawasannya apa? Kawasannya di atas ke di bawah garisan? Kawasan ini berada di atas garisan. Kalau atas garisan besar ke kecil? Okey, kalau di atas dia mesti besar. Mesti besar. Cuma kemudian tengok. Putus-putus ke jelas ni? Putus-putus. Kalau putus-putus, dia mesti tiada sama dengan. Dia besar tapi tak ada sama dengan. Jadi macam mana rumus dia? Rumus dia adalah seperti ini. Dia besar tapi jawapan saya salah di sini. Dia tiada tanda sama dengan. Dia tiada tanda sama dengan. Ni tak ada. Ni tanda sama dengan. Dia tak ada sama dengan. Sebab apa? Sebab garisannya adalah garisan putus-putus. Sebab dia adalah garisan putus-putus. Okey, kita tengok persamaan yang ketiga iaitu X sama dengan 12. X sama dengan 12 ni kawasannya di mana? Ni garisan dia. X sama dengan 12, kawasan dia. Okey, cikgu salah. Ni, garisan yang kuning ni. Yang kuning ini di tempat dia berlorek di mana? Dia berlorek di kawasan ini. Ke sini. Maksudnya apa? Kiri ke kanan ni? Okey, yang dia lorek adalah di kawasan kiri. Okey, kawasan kiri. Garisannya putus-putus ke garisan jelas ni? Penuh ke? Garisan penuh. Kalau penuh ada tanda sama dengan tak? Ada. Maksudnya dia kiri dan sama. Jawapan cikgu salah. Ni sama ni tiada ni. Okey, itulah. Ini kesudahan. Ini semua bagi tajuk ketaksamaan. Okey, kita tengok tajuk seterusnya. Masih ada lagi tajuk ketaksamaan. Okey, soalan dia diberi persamaan linear y sama dengan negatif 3x tambah 6 tanpa melukis graf garis lurus. Tentukan sama ada titik-titik berikut memuaskan persamaan inilah. Jadi kita tengok persamaan pertama. Ni, 2 titik ni. 2, 5. Titik 2, 5. 2, 5 ni 2 di depan ni. Kalau kita sebut sahaja koordinat, bila dia bagi sahaja koordinat, kamu kena ingat koordinat ni di depan mesti nilai X. Dan yang di belakang adalah nilai Y. Maknanya nilai X di sini adalah 2. Nilai Y di sini adalah 5. Mesti X duluan. Yang di depan mesti X. Yang di belakang adalah Y. Jadi daripada persamaan ini, kita pun masuklah nilai Y berapa, nilai X berapa. Nilai Y kita adalah 5. Nilai X kita 2. Okey, cuba kita selesaikan yang ni dulu. Kita selesaikan yang ini. Tekan kalkulator. Macam mana kita mau selesaikan yang ini? Ni. Yang ini sahaja. Yang ni janganlah masukkan dalam kalkulator. Cuma kita tekan, kita masuk gantikan saja. Kita pun gantilah dalam kalkulator kita. Kita gantikan dalam kalkulator kita negatif 3 kurungan 2 tutup kurungan tambah dengan 6. Kita akan dapat jawapannya adalah kosong. Okey. Jawapan di sini, jika kita perhatikan di sini, jawapan sepatutnya yang bila kita tekan kalkulator, mesti jawapannya sama. Tapi bila kita tekan kalkulator, jawapan yang kita dapat di sini kosong. Makna kosong ni lebih kecil ke? Kecil ke besar daripada 5? Maksudnya kosong tu sikit, betul tak? 5 ni banyak. Apa jadi? Maknanya 5 lebih besar daripada kosong. Jadi persamaan ini adalah lebih besar. Bila 5 lebih besar daripada kosong, dia akan jadi di sini. Maka titik 25 memuaskan Y lebih besar daripada negatif 3X sama dengan 6. Kalaulah titik di sini adalah titik 1, 2 pula. Okey, kaedah yang sama kita buat. Kita gantikan 1 ni di tempat X, 2 ni di tempat Y. Okey, kemudian kita tekan kalkulator yang ni saja. Kita tekan kalkulator. Negatif 3. Buka kurungan. 1 tambah dengan 6. Bila tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan kita 3 di sini. Okey, dapatlah jawapan 3. Okey, kita tengok di sini. Sama ataupun tidak jawapan kita? Jawapan kita tidak sama kan? Jawapan yang dia bagi 2. Tapi kita kira tekan kalkulator dapat 3. Okey, jadi kita perhatikan 2.
2 lebih kecil ke lebih besar daripada 3? 2 kecil, betul tak? 3 besar. Jadi jawapan di sini kita akan guna simbol lebih kecil. K kecil. Okey, jadi rumus kita pun sama. Kita pun gunalah lebih kecil di sini. Okey, seterusnya kita tengok soalan penakulan. Soalan penakulan yang perlu kamu tahu adalah, yang ni cikgu tak nak jelaskan. Okey, kita tengok macam mana kita mahu membina implikasi. Membina implikasi soalan yang kedua ini. Soalan yang kedua ini kita akan tengok. Ini soalan yang kedua ni. Membina dua implikasi. Apa yang perlu kamu buat dalam tajuk ini adalah kamu ambil balik salin ini. Kemudian jawapan implikasi mesti ada dua benda ni. Dia minta dua implikasi, kamu kena buat. Perkataan mesti mula dengan perkataan jika, tempat kosong, maka, tempat kosong. Mesti buat yang ni dulu. Jangan lagi baca soalan, mesti buat yang ni dulu. Kemudian barulah kita tengok soalan, kita potong yang tengah, kita akan dapat yang di depan, kita akan dapat yang di belakang. Apa yang perlu kita buat? Kita hanya perlu buat daripada perkataan jika, maka tadi, letak yang ni di depan, satu di depan, satu di belakang, yang ni di belakang, satu lagi di depan. Siaplah. Senang saja untuk implikasi. Okey, operasi ke atas pernyataan. Kalau dia bagi simbol dan atau. Okey, dan kalau menggabungkan dua ayat ni, gabung dua ayat. Dan hanya akan betul, hanya akan benar apabila kedua-dua ayat itu benar. Yang lain salah. Yang lain adalah palsu. Atau hanya akan palsu bila kedua-dua palsu. Apa maksud cikgu ni? Maksud cikgu, kita tengok contoh. Contoh dia. Ni ada dua ayat. Ayat yang pertama ni P, Q ni maksudnya di sini P ni. P ni ayat yang pertama, Q ni ayat yang kedua. Sama juga P ayat pertama, Q ayat yang kedua. Ni gabungan dia, ni jawapan dia. Contohnya ayam berkaki 2. Ya, benar. Anjing berkaki 4. Benar. Okey, benar, benar. Benar, benar. Bila dia benar-benar, dia akan jadi benar. Maksudnya apa? Dia hanya benar dan ini hanya benar dan hanya akan benar bila kedua-dua benar. Yang benar ni, bila ayat yang pertama benar, ayat yang kedua benar, barulah dia jadi benar. Tapi kalau ayat yang pertama palsu, ayat yang kedua benar, ataupun ayat yang pertama benar, ayat yang kedua palsu, ataupun ayat yang kedua palsu, ayat pertama palsu, ayat kedua palsu, dia akan menjadi palsu. Dan hanya akan menjadi benar bila kedua-dua ayat benar. Selain daripada tu, dia palsu. Dia akan menjadi palsu. X ini refer kepada palsu. Ayat pertama palsu, ayat kedua benar, dia akan jadi palsu. Dia hanya terima benar bila kedua-dua benar. Itu maksud dia. Okey, kita tengok ayat yang kedua. Ayam berkaki 2. Betul. Anjing berkaki 4. Betul. Atau, untuk atau, dia beza dengan atau. Beza sedikit sahaja. Apa yang beza dia? Atau hanya akan menjadi palsu bila kedua-dua palsu. Ayat yang pertama palsu, ayat yang kedua palsu. Dia akan jadilah diri dia palsu. Tapi, dengar baik-baik. Kalau ayat yang pertama palsu, ayat yang kedua benar. Ataupun ayat yang pertama palsu, ayat yang kedua benar. Ataupun kedua-dua benar, dia akan menjadi benar. Itu maksud dia. Di sinilah. Akan jadi benar, akan jadi benar, akan jadi benar. Dia terbalik. Yang ni satu je right. Yang ni satu je pangkah. Dia terbaliklah dengan perkataan atas. Yang ni benar-benar, dia akan jadi benar. Kamu tak boleh guna tanda right. Kalau kamu guna tanda right dalam exam salah. Dia kamu mesti tulis benar. Yang ni ayam berkaki 4, palsu. Dan anjing berkaki 2, palsu. Jadi, jawapan dia adalah benar, benar, palsu. Okey, ini tolong take note. Okey, seterusnya kita akan tengok tajuk rangkaian dalam teori graf. Dalam rangkaian ini kamu kena tahu yang ni contoh dalam buku teks saja. Q ini refer kepada
Ni V. Dia ada simbol V dengan E. V ini simbol dia adalah refer kepada titik ataupun tempat. Tempat titik dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik. E ni apa? E ini adalah simbol kepada jalan. Simbol kepada jalan. PQ maknanya PQ. P pergi kepada Q. PR. P pergi kepada R. Soalan dia suruh lukis graf terarah. Apabila graf terarah, graf tersebut mesti mempunyai arah. Mesti mempunyai anak panah. Okey, jadi pertama sekali kita buat dulu. Titik kita ada titik P, Q, R, S, T, U. Sebenarnya soalan ni soalan senang saja. Jadi kita tengok betul-betul titik P, Q, R, S. Oh, macam mana mau buat? Macam mana mau buat? Yang pertama, kita pun buatlah. Daripada sini kita baca soalan. Okey, yang pertama dia bagi tahu P pergi kepada Q. PQ maksudnya P ke Q. Okey, Q tak ada lagi, kita pun buat Q. Maknanya P ke Q, kita pun buat anak panah. Daripada P pergi kepada Q. Baca soalan kedua, PR. Apa maksud PR? P pergi kepada R. Di sini tak ada lagi titik R kan? Jadi kita buat titik R. Terpulang kepada kamu. Kamu nak buat titik R di sini ke? Di sini ke? Sini ke? Sini ke? Terpulang. Ini bentuk cikgu. Banyak bentuk-bentuk jawapan. Banyak bentuk-bentuk jawapan. Ini terpulang lah. Jadi P pergi kepada R. Sudah ada. Kemudian yang ketiga, RQ. Apa maksud RQ? R pergi kepada Q. R pergi kepada Q. Ada Q sudah. Jadi kita buat sahaja anak panah. Daripada R pergi kepada Q. Kemudian soalan seterusnya, S pergi kepada R. Okey, S pergi kepada R. S ada ke titik di sini? Tak ada. Jadi kita buat satu lagi titik S. S pergi kepada R. Anak panah. Sebab apa? Sebab dia graf terarah. Graf terarah ni dia mesti ada anak panah. Okey, seterusnya SQ. Okey, maknanya S pergi kepada Q. Okey, sama juga seterusnya TS. Oh, T tiada lagi. Kalau T tiada, kita buatlah T. Daripada T pergi kepada S. Oh, salah saya ni. Daripada T pergi kepada S, S pergi kepada T ni. Nampak di sini. Daripada T, dia bagi tahu di sini. Jalan yang sama ni. TS. T pergi kepada S, S pergi kepada T. Maksudnya T pergi kepada S, S pergi kepada T. Kita berbilang tepi di sini. Kemudian last sekali kita ada QQ. Maksudnya QQ ni apa? QQ ini adalah bulatan di QQ. Dia dapat bentuk yang sama macam ni. Dia tak ada titik. Okey, dah siap ke belum? Habis sudah kan? Habis sudah sampai QQ. Jadi kita tengok titik kita mesti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kita 6 kan? Jadi di sini kita baru ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Okey? Titik kita masih lagi tak lengkap. Kita masih ada satu lagi titik iaitu titik T. T tak ada kan? Titik U. U tiada dia punya kegunaan jalan di sini. Jadi kita letak sajalah U. U ni tiada jalan. Mau pergi ke U, maksudnya U ni pulau lah. Pulau yang terasing, tak ada jalan untuk pergi sini. Maksudnya begitulah. Jadi kita tengok soalan yang kedua. Penting. Perhatikan dengan betul pasangan bucu menunjukkan arah bagi graf terarah. Okey, seterusnya. Pokok. Apa yang dikatakan pokok? Pokok ialah graf, satu graf daripada subgraf. Ini ciri-ciri dia. Okey, saya tak nak baca. Dia tak ada bilangan tepi, tak ada gelung. Kemudian, semua bucu dia mesti berkait. Ada satu jalan saja. Kemudian, titik dia. Kalau dia ada titik 6, jalan dia tepi dia mesti tolak 1, dia akan jadi 4. Kalau lebih daripada tu bukan dia punya bukan pokok lah. Jadi macam mana kita mau lukis pokok? Contohnya ni. Soalan dia. Pokok. Lukis 2 pokok berdasarkan graf yang diberikan. Okey, kita banyak boleh lukis pokok Jadi macam mana? Okey, ni. Daripada ni lah. Semua bucu mesti berkait. Setiap pasangan mesti dikaitkan satu tepi saja. Mesti ada satu saja jalan. Tidak ada gelung, tidak ada tepi. Bucu dia ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jalan dia mesti ada bucu 5. Tolak dengan satu jalan dia mesti ada 4. 4 jalan saja. Contohnya, soalan yang pertama. Buanglah. Daripada soalan yang pertama ni, kita nak cari macam mana. Kita buanglah. Buang mesti, ni.
Satu jalan sahaja terhubung. Kita tak nak macam ni. Kalau macam ni dia ada titik ni boleh pergi sini, titik ni boleh pergi sini. Maknanya ada dua jalan lah. Daripada ni boleh pergi sini, dia pergi sini. Dia tak ada boleh. Pokok ni maksudnya kalau jalan ni je. Dia tidak boleh pergi ke dua tempat. Ada satu laluan sajalah. Sama juga di sini. Satu laluan saja kita bilang dia. Kan 5 titik. Kita kena pastikan ada 4 sahaja jalan. 1, 2, 3, 4. Sama juga di sini. Boleh? Yang kedua. Dan seterusnya. Okey, seterusnya lah. Yang ni cikgu tak nak huraikan lah. Ni pokok ni macam ni. Okey, seterusnya. Soalan. Rajah menunjukkan satu graf yang mempunyai gelung dan berbilang tepi. Nyatakan set V. Set V ni maksudnya bila soalan kata set mesti bermula dengan cacing, tutup dengan cacing. V kita sudah tahu bucu kan? Bucu. Apa nama bucu di sini? P, Q, R, S, T, U. Tutup semua. Buka dengan cacing di depan, tutup dengan cacing di belakang. Berapa? N, V maksudnya bilangan bucu. Ada dia 6. Set E ni maksudnya jalan. Maksudnya jalan. Ada berapa jalan? Ada berapa jalan? NE maksudnya ada berapa jalan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita bilang macam tu je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ni. Bulatan ni satu lagi. P, Q, P, U, U, P. Okey, semua ni lah. Ni set jalan dia. Yang ini dia tak ada arah. Dia tak ada arah. Kalau ada arah, kamu mesti tulis lah betul-betul. Yang ni kalau kamu nak tulis PU, UP pun boleh. UP, PU pun boleh. Ni RQ pun QR pun boleh. Sebab apa? Sebab dia tak ada arah. Okey. Bilangan darjah macam mana nak cari? 2 darab dengan jalan je. Jalan dia ada 10, darablah dengan 10. Dapatlah darjah dia. Kalau jalan dia ada 100, darab dengan 2, dapatlah 200. Bilangan jalan, darjah. Macam tu je cari. Okey, jadi kita tengok satu lagi soalan kebak untuk graf ini. Lukis graf tak terarah dengan pemberat yang mewakili jalan persekutuan untuk menunjukkan beberapa buah gambar. Beberapa buah bandar. Okey, kita ada bandar. Okey, terus cikgu buat macam ni. Ada bandar Temeloh Mentakak. Yang ni contoh ni bandar ni adalah bandar di Pahang. Okey, ni tempat dia. Okey, dia suruh kamu lukis graf tanpa graf tak terarah. Graf tak terarah ni maksudnya graf yang tak mempunyai arah lah. Jadi, kita buatlah. Temeloh Mentakak. Garis saja Temeloh Mentakak. Berapa panjang dia? Berapa dia punya jarak? 9.3 km. Kemudian Tepeluh Bandar berapa jarak dia? 30.2. Bandar Teriang 4.9. Lancang Mentakap Lancang 21.1. Lancang Karak 21.9. Mentakap Kuala Krau berapa? 34.6 km ni. Tapi kalau dia bagi tahu di sini graf terarah, kalau Temeloh Mentakap, kamu kena buat anak panah. Temeloh Bandar Bera, kamu kena buat anak panah. Tapi sekarang soalan dia bagi tahu graf tak terarah. Jadi tak payahlah letak anak panah. Kemudian soalan dia tanya kamu. Soalan ini dia tanya kamu, adakah graf yang anda lukis merupakan pokok? Pokok ke? Jadi pokok dia apa syarat dia? Syarat dia bilangan bucu, tengok dia punya titik ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Okey? Bilangan jalan dia mesti tolak 1. Jadi 7 tolak 1, jalan dia mesti ada 6. Bilang yang merah ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi betul lah. Dia apa? Pokok. Dia tak ada gelung. Dia tak ada bulatan dan dia tak ada jalan yang dua arah lah. Okey, seterusnya. Kita tengok statistik data tak terkumpul. Kita tengok plot titik. Apa dalam plot titik. Okey. Plot titik yang ni. Contoh soalan. Ni soalan kuis biologi. Dia suruh berdasarkan data. Ini dalam buku teks semua ni cikgu tunjuk contoh kepada kamu. Dalam buku teks saja contoh-contoh yang cikgu bagi tahu ni. Okey. Dia bagi data macam ni. Dia suruh kamu
lukis plot titik. Ingat plot titik bila kita mau lukis mesti dalam graf, dalam kertas graf, dalam ni lah kita mesti ada paksi X saja, paksi Y tiada. Kemudian kita tengok nilai apa nilai yang besar, nilai yang paling kecil. Nilai yang paling kecil di sini adalah 0 dan nilai yang paling besar adalah 8. Jadi kita letak 0 sampailah 8. Kita pun bilang lah, kita letak. Kita macam mana mau letak? 0 kita pun tanda 0. Dia kata 2, kita pun tekan 2. Bila dia kata plot titik, mesti buat titik lah. Jangan buat pangkah, mesti buat titik bulat. Bila dia kata 4, kita pun letak tempat 4. Bila 7, letak tempat 7 dan seterusnya. Yang ni cikgu tak hurai lah. Kamu boleh tengok sendiri cara dia. Okey, bila sudah selesai macam ni, selesailah kita boleh tahu di sini. Berdasarkan yang ni, kuis biologi ni, markah ada 2 orang yang mendapat markah 0. 1 orang yang mendapat markah 1 dan 2 orang yang mendapat markah paling tinggi iaitu 8 markah. Yang paling ramai adalah 7 markah, 4 orang. 4 orang yang dapat 7 markah itu maksudnya. Kamu kena pandai bacalah. Kemudian dalam tajuk ni kita ada satu lagi yang kita panggil nilai pincilan. Apa maksud nilai pincilan? Nilai pincilan itu maksudnya nilai yang jauh jarak daripada yang ni. Ni dia dekat-dekat 1, 2, 3, 4. Tiba-tibalah ada di sini 15. Gap banyak sangat. Dia tak ada nombor-nombor sini terus daripada 15. 15 ini adalah nilai pincilan. Ataupun tiba-tiba nilai di sini 1,000. 1,000 ini adalah nilai pincilan. Nilai yang terlampau lah. Terlampau jarak dengan kawan-kawan dia lain. Yang ni jarak 1 je. Ini jarak 1 je. Jarak 1 je. Jarak 1 je. Tiba-tiba ada nilai markah yang dapat 13. Jarak dia agak banyak jugalah. Walaupun 4. Walaupun 13. Walaupun 5. Tapi tetap kita panggil 13 ni pincilan. Dia jauh banyak markah daripada kawan-kawan dia lain. Itu adalah nilai pincilan. Okey, jadi berdasarkan ini macam mana kita mau cari dia punya julat? Julat nilai besar atau nilai kecil? Markah yang paling sikit tadi adalah 0. Nilai markah yang paling banyak tadi adalah 8. Jadi 8 tolak dengan 0. Pincilan adalah julat adalah besar, yang besar tolak dengan yang kecil. Dapatlah 8 tolak 0. Jadi 8. Jadi macam mana kita mau cari mean, median dan kita mau cari julat. Julat antara kuartil. Kita mau cari kuartil 1, kuartil 2. Bila sebut kuartil, kamu kena ingat dia mesti per 4. Kalau kuartil 1 maksudnya dia adalah 1/4. Bila sebut kuartil dia mesti per 4. Kalau kuartil 1 maksudnya 1/4. Kalau kuartil 3 maksudnya 3/4. Kalau median ataupun kuartil 2 dia adalah 2/4. Itu je yang perlu kamu ingat. Jadi kita tengok kuartil yang pertama. Ingat ya kita ada 20 data. Macam mana kita mau baca data ni? Kita baca titik kita. Ni data pertama, data kedua, data 3, data keempat. Data ke-5, data ke-6, data ke-7, data ke-8, ke-9 dan seterusnya sampailah 20 di sini. Maksudnya apa? Yang ni cerapan 1, 2. Ni 1 sampai 2. Yang ni 3 je. Yang ni 4 sampai 5. Yang ni 6 sampai 8. Seterusnya lah. Ni 9, 10. Daripada 9 sampai 10. Yang ni 11 sampai 12 dan seterusnya. Jadi soalan dia. Kuartil 1. Dia mau cari kuartil 1. Jadi kita darab lah. Kuartil 1 makna 1/4. Darab dengan semua. Semua ada berapa? Bilangan titik kita ada 20. Jadi 1/4 darab 20 jawapannya 5. Tapi bukan 5. Kita tengok cerapan ke-5. Yang ke-5 tadi nombornya berapa? Ni. Yang ke-5 tadi nombornya. Di mana yang ke-5 tadi? Yang ke-5 tadi di sini. Jadi jawapannya apa? Jawapannya adalah 2. Ini yang kita mahu. Bukan kita mahu 5. Ni. Cerapan yang ke-5 dia berada di sini. Di kotak yang ni. Jadi jawapannya adalah 2. Bila kamu tulis 2 barulah dapat markah. Okey, seterusnya kita tengok kuartil ketiga. Kuartil ketiga 3/4 darab 20
adalah 15. Di mana 15? Di sini. Data ke-15 di sini. Jadi jawapan kita berapa? Jawapan kita adalah 7. Sama juga dengan median ataupun kuartil kedua. Kuartil kita tak panggil kuartil kedua, kita panggil median. Median ni 2/4 darab dengan 20. Dapatlah 10. Kuartil nilai yang ke-10, data ke-10 mana? Data ke-10 adalah 4 yang tadi. Okey, seterusnya kita mau cari min. Macam mana kita mau cari min daripada data ini? Okey, tengok sahaja di rumus di depan. Rumus dia adalah begini. Tengok di depan kertas. Rumus dia adalah hasil tambah X bahagi dengan N. Okey, kalau kita buat macam ni. Cikgu, macam mana dapat ni cikgu? Okey, cara dia senang je. Saya tunjuk guna kalkulator. Kalkulator 570 MS. Okey, cara dia tekan on. Ini statistik, kamu perlu tekan SD, cari SD, tekan 1. Okey, kemudian kosong, kita masukkan nilai kosong, kita masukkan shift, tekan tanda bertindih. Kenapa kita masuk begini? Sebab kosong ini ada 2 nilai, kosong ada 2 nilai. Kemudian kita tekan M+, dapat 2. Sudah masukkan 2 nilai di sini. Okey, kemudian kita masuk 1. 1 ada berapa orang? 1 ada 1 orang. Tanda bertindih, tekan M+. 2 markah. Ada berapa orang yang dapat 2 markah? 2 orang yang dapat 2 markah, tekan M+. Okey, 3 markah. Berapa orang yang dapat 3 markah? 3 orang yang dapat 3 markah, M+. 4 nak tah bertindih. Ada berapa orang yang dapat markah tu? Markah 4, 2 orang. Seterusnya. Okey, 5 titik bertindih. Ada berapa orang yang dapat markah 5? 2 orang. M+. Seterusnya. 6. Berapa orang yang dapat markah 6? Markah 6 dapat ada 2 orang. M+. Okey, 4. Ada berapa orang yang dapat markah 4? Bukanlah. 7. Berapa orang yang dapat markah 7? 4. M+. Okey, kemudian 8. Ada berapa orang yang dapat markah 8? 2 orang. M+. Bila sudah kita dapat macam ni, N kita sudah dapat kan? Semua sekali bilangan dia adalah 20. Jadi kita tekan on. Hilang, betul tak? Dia tak hilang sebenarnya. Dia sudah save dalam kalkulator. Jadi kita mau cari tadi, kita pun tekanlah shift, tekan nombor 1. Kamu akan dapat ni. Sama sebiji rumus macam ni, betul tak? Nampak tak ni? Rumus sama macam ni. Kita pun tekanlah 2. Dapat jawapan berapa? Tekan 2. Kamu akan dapat jawapannya adalah 88. N tadi berapa? N tadi 20. Jadi letaklah di sini. 8/20. Kalau kamu bijak, kamu tak perlu buat N. Tapi kamu kena masukkan 2 nilai. Kemudian tekanlah kalkulator. Kamu akan dapat nilai min sama dengan 4.4. Syarat dia, kalau kamu menipu pemeriksa pun yang ni mesti ada. Sama juga sama juga. Kalau kamu nak cek jawapan kamu betul ke tidak, kamu tekan shift, kamu tekan 2. Ni X bar. Sama kan simbol dia? Tekanlah 1. Sama kan? Keluar jawapan dia. 4.4. Okey, seterusnya kita tengok sisi hampir awal. Sisi hampir awal macam mana mau kira? Okey, sama juga. Ni rumus dia, sisi hampir awal boleh tengok di rumus di depan tu. Jadi, untuk tipu pemeriksa, kita akan masukkan nilai ini saja. Nilai ni kita mau masukkan. Jadi, kita sudah key in dalam kalkulator kita tadi kan. Jadi, yang perlu kamu buat, kamu tekan shift, kamu tekan 1. Ni, summation X kuasa 2. Tekanlah nombor 1. Dia akan dapat berapa? 541. Kamu masuk. Kamu gantikan saja. Yang ni sudah kita tahu 541. Min X bar tadi sudah kita ada 4.4. Dapatlah jawapan dia. Ni tekan kalkulator. Mau jawapan, tekan shift, tekan 2, tekan ni nombor 2. Dapatlah jawapan dia. Kalau kamu tekan kalkulator yang ni pun dapat juga jawapan. Dapat terus. Sama. Untuk 570 plus, cikgu tak tunjuk cikgu letih sudah. Okey, seterusnya kaedah pemfaktoran persamaan kuadratik. Okey, macam mana kita nak selesaikan soalan ini? Soalan ini contoh dia. Dalam soalan ini, untuk selesaikan soalan ini, kamu mesti
pastikan dulu, kamu mesti bentukkan dulu persamaan ini dalam bentuk persamaan kuadratik. Yang mana mesti equal to 0. X kuasa 2 di depan, kemudian ada yang X ada satu saja, kemudian tak ada X. Maksudnya A X kuasa 2 plus B X plus C equal to 0. Mesti equal to 0. Kalau kita tengok nombor yang pertama ni, soalan yang pertama ni dia sudah equal to 0. Bila sudah equal to 0, dia berturutan, betul tak? Sini X kuasa 2, yang di depan X kuasa 2, kemudian tengah ada X1 je. Yang di belakang tak ada X. Bila sudah begini, kita boleh tekan calculator. Okey, macam mana nak tekan calculator? Okey, cara dia untuk 570 plus, tekan on, tekan mod, cari EQN. EQN ni apa? EQN ni adalah equation dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu dia persamaan. Kita pun tekan satu. Okey, dia keluar di sini soalan ini adalah kuadratik. Ni kuasa 2. Kuasa dalam bahasa Inggeris degree. Jadi kita pilih degree. Kita pun pilih 2. Kuasa 2 yang tertinggi. Dia akan keluar A apa? Untuk keluar... sorry. Untuk A apa, B apa, itu bergantung di sini. Dia bergantung di sini. Dia bergantung nilai di sini. Kalau dia tak ada nilai, maksudnya nilai 1 di sini. Kalau dia positif lah. Ini B. Dan ini C. Maksudnya, A dia 1, B dia negatif 5, C dia adalah positif 6. Negatif dalam kalkulator wajib tulis. Positif kalau tak ada tanda maksudnya positif. Positif tak perlu tulis. Yang perlu tulis dalam kalkulator adalah negatif sahaja. Maksudnya apa di sini? A sama dengan 1, sama dengan dia keluar B. Apa dia tanya? Pun masuklah negatif 5. Ingat negatif wajib tulis. Positif tak perlu. Yang C positif 6. Positif 6 tak perlu tulis. Tulis 6 saja. Kita akan dapat jawapan dia X1. Ada 2 jawapan. 3 dan 2. Kita pun dapat 3 dan 2. Okey, bila kamu tulis macam ni dalam exam, pemeriksa tak bagi markah. Sebab apa? Syarat untuk dapat markah bagi persamaan kuadratik ada 2 jawapan. Ada 2 jawapan dan ada 2 kurungan. Mesti ada 2 kurungan. Ada 2 jawapan equal to 0. Kalau ada 2 jawapan, 2 lah kurungan dia. Kalau di sini huruf X, dalam kurungan di sini pun huruf X. Jadi macam mana kita nak isi dalam kurungan? Okey, sudah ya. Kalau di sini huruf X, di sini pun X. Kalau di sini P, di sini pun P. Kalau di sini positif, dalam ni mesti negatif. Kalau di luar ni negatif, dalam ni mesti positif. Dia terbalik. Sama juga di sini. Kalau di sini positif, dia akan jadi negatif. Okey, di situ gitu maksud dia. Maksudnya begini. Okey. Kita tengok soalan B. Soalan B dia ada apa dia? Dia ada pecahan. Jadi bila ada pecahan, kamu kena selesaikan yang pecahan dulu. Dia tak equal to 0. Dia tak sama dengan kosong lagi. Jadi tak sama dengan kosong, kita kena jadikan dia kosong. Jadi sebelum jadikan dia kosong, memandangkan soalan ini ada pecahan, kita kena selesaikan pecahan. Pecahan ni dia berada di bawah. Bahagi. Bawah maksudnya bahagi. Bahagi maksudnya bagi. Dia akan beri kepada kawan-kawan dia. Bila dia beri kepada kawan-kawan dia, diri dia akan bertukar menjadi darab. Asalnya dia bahagi, dia di bawah. Bila dia bagi kepada kawan-kawan dia, dia akan menjadi di atas. Okey, diri dia akan hilang. Misal cikgu salah. Cikgu tersalah. Tersalah. Maksudnya darab lah. 2 darab 1. 2 darab 1. Di sini tak ada nombor, maksudnya 1 kan. 2 darab 1, 2. 2 darab 2, 4. Okey, bila dia bagi kepada kawan dia, dia akan bertukar menjadi darab. Asalnya dia bahagi. Bila dia bagi, dia berkorban. Bila dia berkorban, diri dia akan hilang di sini. Apa yang akan jadi? Dia akan jadi seperti ini. Ni 2 ni hilang 4. Okey, jadi di sini kita mau jadikan dia ni general form dia ni mesti equal to 0. Jadi kita pindahkan negatif 4 di sini. Bila sudah equal to 0, bolehlah kita tekan calculator. Okey, cikgu guna calculator 570 plus pula. Ini calculator 570 plus. Macam mana mau guna? Okey, cara dia adalah tekan on, cari mod. Okey. Pilih 5 EQN. Terus cari X kuasa 2. Yang mana ada X kuasa 2 ni? Nombor 3. Bila keluar macam ni, terus dia keluar A, B, C. Teruslah masuk ni lah. A apa?
A sama dengan 2. B apa dia? Positif tak perlu tulis, negatif perlu tulis. C adalah negatif 4. Okey, bila keluar macam ni, kita pun dapatlah jawapan dia bagi tahu X1 sama dengan 1/2, X2 sama dengan negatif 4. Kamu pun tulislah jawapan kamu. Kamu pun tulis jawapan kamu. X1 sama dengan 1/2. Satu lagi kamu tulis jawapan kamu. X sama dengan negatif 4. Ingat ya, bila kamu tulis jawapan kamu seperti ini, salah pemeriksa bagi salah. Sebab apa? Sebab soalan ni adalah huruf P. Huruf P. Hurufnya P. Makanya X ini mesti P, bukannya ini. Dalam kalkulator memanglah semua dia guna X. Jangan kamu ikut kalkulator. Kalkulator ni semua disetting macam ni. Kita ikut soalan. Soalan kata P. Jadi ubah di sini nilainya adalah P. Macam mana tu mau ubah? Dia akan jadi macam ni. Di sini. Mesti P bukannya X. Jangan ikut kalkulator. Sama juga. Mesti ada 2 kurungan equal to 0. 2 kurungan equal to 0. Okey, dalam kurungan ni mesti tulis huruf. Huruf apa kita sekarang? Huruf kita adalah huruf P. Jadi letak P. 1 di sini, 1 di sini. Okey, kalau di sini negatif 4, di sini akan jadi positif. Di sini 1/2 dia akan jadi negatif. Betul tak? Negatif 1/2. Untuk yang pecahan macam ni, kita tidak terima. Dia tidak boleh berada dalam kurungan pecahan ni. Yang 2 ni mesti bawa pergi depan. Apa maksud cikgu? Maksudnya dia akan jadi macam ni. Asalnya di sini 1/2. Asalnya yang ni adalah 1/2. Tapi dalam kurungan ni kita tak boleh letak pecahan. Maksudnya 2 ni kita akan pindah ke depan. Dia akan jadilah macam ni. Itu maksud dia. Okey, seterusnya. Soalan ni cikgu tak bincang lah. Cikgu tunjuk saja. Yang 2 ni pecahan sama juga naik ke atas. Yang ni pun sama naik ke atas. Bila naik ke atas dia akan jadi darab macam ni. Kemudian selesaikan. Dah dapat macam ni. Tekan kalkulator. Sama kaedah yang sama. Okey. Habislah sudah. Habis sudah. Ulang kaji untuk tingkatan 4. Jadi cikgu harap kamu dapat jawablah soalan sumatif kali kedua nanti pada minggu hadapan. Okey, sekian, terima kasih.